warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Hamdan, umur 24 tahun, berasal dari Kelang, Selangor. Dan tahun ni saya berlumba dalam kategori CP125 dan pasukan saya Honda KC Racing Team. Saya Aziz Hamdan, berumur 22 tahun dan saya berlumba untuk KC Honda Racing Team dalam kategori CP125. Nama saya Muhammad Irfan Aika bin Hamidi. Saya berumur 15 tahun. Main kategori CP125, pasukan Honda KC Racing Team. Bagi saya, pengalaman saya dah 8 tahun dah masuk tahun 2023 ni. Saya di dalam kategori ni dah masuk 3 tahun. Tahun ni, tahun yang ketiga dan tahun yang mencabar lah bagi saya. Permulaan memang agak struggle. Sebab kategori baru kan pada 2020, tim kami pun memang fight dalam kategori tu dan sama juga dengan orang lain baru. Tapi bagi kita orang tahun pertama tu agak struggle. Bagi 2020-2021 tu banyaklah kita orang dapat data. Dan rezeki pada tahun lepas, alhamdulillah bagi kategori CP125 ni kami dah ada podium untuk tim. Dan pada tahun ni peningkatan tu makin meningkat sebab tahun lepas saya dengan adik saya 2 biji. So 2 biji kerja tu pun keras. Dan masuk tahun ni, masuk Irfan Haikal agak kurang sikit lah. Sebab combine, kita orang compare motor ni lebih kurang sebab berat badan pun lebih kurang. So benda tu tak banyak kerja lah bagi saya untuk tahun ni. Kalau untuk 2022 ni, saya dah masuk tahun ketiga dalam KC Honda. Dan saya pun start dari Pro-Am juga dulu masa nak masuk sebelum ke tim ni. Lepas tu dapat offer dari tim KC Honda Racing. And then saya bermula dalam tahun 2020 mengambil pengalaman dalam kategori baru waktu tu. Pada musim 2020 saya mengambil pengalaman baru dalam kategori baru CP125. Waktu tu pun memang baru nak start kategori yang ni. And then dari situ saya dapat belajar keadaan motor injection ni. And yang paling bestnya sebab saya satu tim dengan abang saya Firdaus Hamdan waktu tu. And then sampailah ke 2021, saya mula catch up dalam kategori ni. And overall saya pun alhamdulillah dalam kedudukan top 10. And untuk tahun ni ada lagi penambahan baru, itu Irfan Haikal. Dia pun banyak membantulah dalam tim ni sebab sekarang pun dia lebih kepada untuk kita orang baca data lagi kan. So kehadiran dia tu sangat membantu tim. Dalam kategori CP125 ni agak mencabar sikit lah. Sebab saya baru kan main. Tapi saya tak mengalah lah untuk saya set up motor dan mekanik saya bantu saya untuk mendapatkan starting grid yang baik. Saya cuba buat fitness, training dan yang lain-lain lagi lah untuk sediakan diri saya untuk kategori CP125 ni. Dengan Abang Daus, dengan Abang Aziz, diorang banyak bantu saya lah dengan kategori CP125 ni. Saya dapat ilmu dari diorang, diorang bagikan ilmu diorang untuk saya dan saya cuba lah untuk dapatkan ilmu diorang tu sikit demi sikit lah. Kalau dengan CP125 ni memang ada sini-sini tapi saya cuba lah untuk beranikan diri saya fight dengan diorang untuk lagi bagus lah daripada diorang. Dalam tim ni memang paling banyak membantu chip saya lah kan. Tapi dalam masa yang sama sebabkan kita orang sebagai pelumba, abang saya ni as a leader. So dalam tim ni dia banyak membantu yang kita orang ni, yang adik-adik dia ni, dia banyak tunjukkan cara macam mana nak set up motor, macam mana nak dapatkan rentak. Kalau kita rasa kurang yakin dengan keadaan ni pun dia akan bagi tahu. Banyak faktor. Mungkin kita ada boleh ubah cara macam ni untuk kita nak lebih dominan dalam kategori ni. Lepas tu dengan kehadiran Haikal ni pun memang bagi Aziz, memang Aziz pun ada penambahan baru. Aziz pun tak malu nak belajar dengan dia sebab dia pun ada pengalaman yang special bagi Aziz yang Aziz tak ada. So benda ni pun bagi Aziz belajar banyak benda bila ada pelumba-pelumba yang sama-sama boleh berganding, boleh bekerjasama. Permulaan pada tahun ni agak baik sebab kita orang pun ada dah fight dalam kelompok sebab data lama pun dah ada. Bagi saya tahun ni ada juga struggle tu sebab bagi saya bukan kedatangan Irfan Haikal je.
Tim lain pun ada kedatangan rider over champion pada kategori Wira dan kategori CP125 150 ada yang turun ke bawah. So benda tu CP125 ni orang kata agak struggle lah. Benda tu kita tak boleh jangka yang kita ni walaupun tahun lepas kita ada title, pernah ada podium ke, tapi benda tu sebenarnya sama. Tahun ni saya agak senang sikit lah, tak ada nak kerja keras sebab Aikal pun bantu, adik saya pun Aziz Hamdan membantu. So benda tu kita orang kutip dari race 1 hari tu lah. Dan alhamdulillah lah sebab result pun agak baik. Aikal pun ada fight depan, Aziz pun ada fight depan. Cuma rezeki kita orang belum ada nak sampai ke podium lagi tahun ni. Tapi kita orang akan cuba insya-Allah. Bagi tim saya, diorang punya plan, diorang tak kisah pun siapa yang depan, siapa yang belakang, dan mereka pun ada plan untuk siapa yang perlu di depan, siapa perlu di belakang. Bergantung pada race by race. Siapa yang ada result dekat FP1, FP2 jam masa tu, contoh macam kalau Ifan depan, so kita orang punya plan ni ke final mesti kita orang kena cover Aikal. So bagi rider pun saya sebagai senior, saya cakap menang tu rezeki. Yang penting kita usaha untuk tim kita. Impian saya kat Capri ni, saya nak pergi ke Asia Talent Cup ke mana-mana lagi lah kalau ada yang panggil. Memang ni saya nak buat untuk pelumbu motor lah, nak berjaya. Keluarga saya semua menyokong lah saya untuk pergi ke sana. Pada tahun ni saya cuba untuk mendapatkan podium untuk bagi hadiah kat mak bapak saya. Tak mendapatkan overall champion tapi mendapatkan podium pun dah alhamdulillah. Kemungkinan kecemerlangan tu ada dan kejayaan tu ada pada tahun ni. Sebab race pun baru 3 race. Kita orang tak putus asa. Kita orang cuba cari set up dan kami percaya. Bagi saya kan, tim saya dan saya percaya yang kami akan memperoleh kejayaan. Macam kita orang target nak 3 orang podium, kita orang akan cuba yang terbaik lah. Everything is possible sebab nothing is impossible. Tapi sebab Aziz pun masih lagi tak bagi podium kat tim. So macam banyak lagi sebenarnya Aziz yang kena improve. Okay. Sebab tim pun dah bagi motor yang baik. Bagi Jentera tu memang dah boleh kelompok hadapan. Dah memang boleh catch up untuk overall team, overall riders. Aziz percaya kalau kita tak mengalah, benda tu akan datang juga hasilnya. Dengan bantuan dari tim, bantuan dari abang, bantuan dari Aikal, mungkin benda tu akan membantu juga untuk tim lebih dominan, untuk lebihkan lagi dari overall tu, dari semasa ke semasa sampailah hujung tahun. Saya harap dengan kerjasama Abang Aziz dengan Abang Daus untuk mendapat tempat podium pada hari ini sebagai hadiah untuk KC Racing Team. Berada di depan, lain-lain melakukan 136 dan 137, 138 pada perlombaan ini. Tapi dalam perlombaan apa sahaja boleh berlaku, berikan tumpuan pada perlombaan sekarang. One minute race, sedia maklum dia akan bergantung kepada kemampuan setiap pelumba, bagaimana mereka nak mendalikan Jentera menggunakan peluang dalam trek yang lebih besar ini. Ini adalah permulaan. Sudah pun dimulakan untuk semua peserta, semua pelumba. Di depan kita lihat nombor 5 Haidan Nur Akmal Mat Zaki menuju ke seleko yang pertama. Di belakang 3 dan 4 Amrin dan juga Danish Abdul Rahman di tempat yang penting untuk mereka seleko yang pertama. Berhati-hati sedikit untuk menghabiskan seleko pertama ini dan dapat lepas dengan di situ 14 Haziq Hakimi sebenarnya yang meminta kedudukan Amrin tadi. Inilah kedudukan bagi kedudukan keseluruhan. Amrin Haziq Johan, Aziz Hakimi adalah pelumba yang menduduki pertama dan kedua. Tapi seperti kita kata, terjatuh seorang pelumba di belakang ketika cuba mengambil selekoh dan gagal untuk mengawal Jentera. Tapi di depan yang kita katakan tadi, pada kedudukan yang rapat di depan mata mereka ke kelompok hadapan ini. Menuju ke Seleko
So nombor 4 sekarang mendahului Danish Amrin, itu antara nama sentiasa berubah, sentiasa memimpin perlumbaan. Dan kini oleh Al-Hakimi yang turut berada dalam kelompok 3 pelumba, agak keluar sedikit dari Al-Hakimi tapi masih dalam momentum, masih dalam kedudukan yang mampu untuk lebih tegak rapat. Jadi bahayanya ia boleh dikejar oleh pelumba lain kerana kedudukan yang sangat rapat. Sekarang 8 pelumba yang kedudukan rapat, mereka menuju ke pusingan yang terakhir. Amrin, Haidar, dan di belakang itu baru saja meminta salah Al-Hakimi. Al-Hakimi di kedudukan yang kedua, Haidar mendahului Amrin seiring. Dan inilah pusingan terakhir, pusingan yang akan menentukan siapa yang akan berada podium, yang akan menjadi juara. Seleko yang kedua lebih selamat mendahuluilah Haidar di depan, di belakangnya rapat Amrin, tidak mahu mengambil risiko, masing-masing berhati-hati untuk melepasi seleko yang kedua ini menuju seleko yang ketiga yang lebih rapat di sana. Ya, sekarang menjadi satu kelompok yang besar dan saya rasakan jangkaan saya adalah mereka keluar di selekor tahun nanti dan mereka akan mencut laju antara keempat pelumba di hadapan di terutamanya. Tapi di belakang Firdaus Effendi juga telah pun sampai nombor 11, 14 Haziq Hakimi, Abang Lukmanul nombor 1, 16 Zulfahrin. Dan kesemua mereka ini juga masih berada dalam kumpulan yang boleh untuk menangi perlumbaan. Tapi cuma tumpuan kita kepada Haidar yang berada di hadapan sekarang ini. Nombor 4 itu adalah Danish Abdul Rahman yang berada di tempat yang keempat. Kita di lap yang terakhir, pusingan yang terakhir sekarang 5 dan 3 di hadapan telah pun sampai adalah Amrin Haziq Johan yang berada di tempat yang pertama sekarang ini. Dia yang berada di hadapan, tapi di sebelahannya, di sebelah nombor 5 yang hampir menghampiri adalah Haidar Nur Akmal. Danish juga di sana. Amrin dari luar cuba untuk masuk di seleko yang terakhir, seleko yang ke-8 untuk menuju garisan lurus. Inilah yang akan menentukan siapa menjuarai kedudukan yang kelima ataupun nombor 5. Haidar di depan, Amrin di kedudukan ketiga, di kedua di belakang Haidar ialah Danish. Danish memintas kedudukan Haidar di penghujung. Akhirnya kita lihat ya, Danish yang berjaya menangi perlumbaan nombor 4. Danish Abdul Rahman yang berjaya menang. Ini akan mengukuhkan kedudukan teratasnya. Tapi pelumba dari petak yang ke-5 dan ke-6, Danish Abdul Rahman, Haidar Nur Akmal Mat Zaki yang berada di depan. Ini keputusan bagi perlumbaan. Danish Abdul Rahman yang berjaya menangi perlumbaan di tempat yang pertama, diikuti dengan Haidar Nur Akmal Mat Zaki tempat yang kedua, Amrin Haziq Johan tempat yang ketiga, 4 Muhammad Al-Hakimi Syarudin, 5 Muhammad Firdaus Effendi Suhaimi, 6 Muhammad Haziq Hakimi Kamarudin, 7 Abang Muhammad Lukmanul Hakim, 8 Muhammad Zulfahrin Zulkisham, 9 ada Muhammad Saidi, 10 Muhammad Aiman Muhammad Hafiz, 11 Muhammad Aril Hakimi Ahmad Syari, 12 Muhammad Haris Effendi, 13 Syarul Izan Haziq Syafarizan, 14 Muhammad Nakibul Afham Irwan, 15 Muhammad Amirul Muhammad Ashraf, 16 Muhammad Daniel Aikal Abdullah, 17 Muhammad Danish Hakimi Mahadi, 18 Muhammad Hakimi Omar. Sekali lagi podium bagi cabaran untuk Honda Wave pusingan yang ketiga. Putusannya kita lihat di mana Amrin Haziq Johan dengan 57 mata, Danish Abdul Rahman 48 mata, 2 mata di hadapan Haziq Hakimi Kamarudin dan berkongsi mata dengan Nur Hakimi Al-Hakimi Syarudin, dan 44 mata oleh Abang Muhammad Lukmanul Hakim, 40 mata Haidar Nur Akmal, 31 untuk Firdaus dan 22 untuk Zulfahrin. Kita lihatkan ada 60 teratas pada kedudukan mata yang rapat menuju ke pusingan yang keempat. Di petak yang pertama, Faris Hafiz Abdul Rahman, petak yang kedua Syafiq Rasul, petak ketiga Syafiq Rosli. Sesi keempat Harith Farhan, 5 Firdaus Hamdan, 6 Arif Rosli. Di petak yang ketujuh Hafiz Rofa, 8 Irfan Haikal Hamidi, 9 Ahmad Jukan Aizat Ahmad Yusof. Seterusnya kita perhatikan kedudukan yang ke-10 iaitu Haziq Hamdan, Daniel Johan 11, 12 Abdul Khoyum. Di petak yang ke-13 Muhammad Idil Fitri Mahadi yang terkeluar tadi. Saiful Azhari petak yang ke Zaki Ahmad Zamri petak 14, 15 Saiful Azhari Muhammad,
16 pelumba muda Emil, 17 Syafiq Ashraf, 18 Nur Hakim Nur Hafizullah. Di petak yang ke-19 Aiman Aziz, 20 Izzah Manafi Amran, 21 Faris Putra Muhammad Fadil. Di awal Mat Al-Fikri, Idlan Hakimi, 23-24 Alif Ashraf Tahiruddin. Petak yang ke-25 Haris Haziq Zamri, 26 Afizi Supaan, 27 Aiman Azman dan 28 adalah Muhammad Syahzul Naim untuk pasukannya. Semua pelumba berada di kedudukan grid. Ini pelumpaan yang kalau berdasarkan catatan masa mereka sangat rapat. Mereka ada 8 pusingan untuk mereka lakukan. 8 pusingan untuk 28 pelumba akan dilepaskan. Mereka menantikan lampu merah dan nyala dan dipadamkan untuk mulakan perlumbaan. Itu dia, kita lihat siapa yang bermula dengan baik. Itu di hadapan meluncur laju Faris Afiq Abdul Rahman yang meluncur laju begitu baik sekali, tapi ada laluan lurus yang panjang menuju ke Silekoh yang pertama. Peluang untuk dapatkan konsulat untuk mengejar dan Faris Afiq yang berada di depan. Itu saya lihat Casey yang cuba untuk mara ke depan dua pelumbanya yang berada dalam kelompok hadapan. Mulanya cukup bertenaga dari Faris Hafiz. Dia masih berada di depan, tapi kelompok besar ini suka untuk jangka, tetapi persaingan ini yang kita mahukan. Faris Hafiz, di situ juga terlibat Harith Farhan dalam kelompok di hadapan ini. Dalam kita ada banyak pelumba. Harith Farhan sempat masuk untuk berada di belakang Faris Hafiz. Kita akan lihat lagi satu pusingan nanti sampai ke barisan permulaan untuk kedudukan mereka, kerana saya rasa banyak perubahan berlaku dari belakang tadi. Pelumba Casey yang meluncur laju, Firdaus Hamdan yang bermula dengan begitu baik, dan ada seorang lagi pelumba Casey, saya rasa Irfan Haikal Amidi juga bermula dengan baik. Kita akan lihat nanti mana kedudukan mereka, tapi masih lagi rapat antara kesemua pelumba di awal perlumbaan ini. Adib Rosli juga terlibat di sini dalam kelompok di hadapan. Namun Seleko yang ke-8 ini, Seleko yang akan terus memperlihatkan garisan lurus menuju untuk melengkapkan pusingan pertama. Masih lagi jauh sekarang ini untuk Hafiz untuk berada di depan. Kedudukan yang kedua sengit 3. Di sini agak rapat kedudukan 4 dan ke-5 tadi. Persaingan begitu dekat. Ini dia kedudukan selepas pusingan yang pertama. Faris Hafiz. Tadi kita bersama on board dengan Hafizah Rofa yang di hadapan Faris Hafiz. Masih lagi tadi awal drapon dari pintar Faris Hafiz. Baru dapatkan tepi drapon dari keadaan. Dan 3 orang pelumba yang terlibat. Tapi Hafizah dapat lepas 3 pelumba yang terjatuh, dan seorang pelumba KC Racing salah seorang, dan pelumba Waipang juga seorang terlibat dengan pelanggaran. Dan lain pasukan perlu tidak membenarkan 3 pelumba ini berada di depan kerana mereka tidak suka untuk mereka mengejarkan. Terjatuh. Terlepas peluang di dalam kelompok hadapan. Saya rasa lihat pada nombor motosikal tu Adib, saya rasa Adib yang terjatuh. Faris Hafiz juga telah pun terkeluar dari perlumbaan. Pelumba yang berada di petak utama Faris Hafiz sangat kecewa terkeluar dari perlumbaan. Adib juga telah pun keluar dari perlumbaan. Sangat suka. Mungkin keluar selekot akhir nantilah. Situ yang kita akan lihat mereka akan memecut sampai begini kedudukannya. Untuk sampai ke sana penamat nanti pada perkataan 3 pelumba bersebelahan sampai ke sana penamat pada kedudukan 0.30 saat sahaja antara 3 pelumba Syafiq Rasul, Daniel Johan dan Irfan Haikal Amidi. Dari belakang Adib datang untuk memintas menuju Seleko yang kedua. Inilah kita tengok dia hampir-hampir. Daniel di belakang hampir-hampir menggugat kedudukan Adib di sana. Kita lihat inilah pusingan yang lebih mendebarkan. Hafizah Rofa terus memberikan saingan keadaan Adib di depan. Daniel yang tadi hampir terjatuh. Daripada Adib yang baru katakan tadi, Adib pelumba pengalaman. Adib sekarang di depan, dia mengikuti rapat saja di belakang tadi. Adib berada di tempat yang pertama tapi dapat dipintas. Kedudukan Adib kehilangan tempat yang pertama. 3 pelumba YSOX berada di kelilingnya. Daniel Johan di belakang bersama dengan Irfan Haikal. Kita lihat tak nampak nombor di depan. Kita tahu siapa yang berada di hadapan sekarang ini, sama ada Hafizah Rofa atau Syafiq yang berada di tempat yang pertama 24 saya rasa. Tapi Adib sampai, Adib mintas. Adib ada 2-3 selekor lagi untuk Adib. Adib sekarang ini berada di tempat yang pertama. Adib perlu lebih berhati-hati. Saingan yang semakin sengit menuju Seleko yang ke-8 nanti. Namun Adib masih keadaan terus mendesak kedudukan Adib. Adib kekal fokus untuk meneruskan
perjalanan menuju mencari kemenangan dalam saingan CP125. Tetapi kita lihat saingan cukup sengit bersebelahan dengannya. Hampir-hampir berhari dan akhirnya dia dipintas. Dia ditewaskan di penghujung. Hafizah Rofa sekali lagi. Hafizah Rofa sekali lagi ban kosong. 88 saat sahaja. Hafizah Rofa berjaya menang dalam perlombaan ini. Walaupun dia jatuh pada shoot out tadi. Hafizah Rofa di tempat pertama. Adib Rosli di tempat yang kedua. Dengan Muhammad Nur Hakim, Nur Hafizullah di tempat yang ketiga. Sementara ini adalah Syafiq. Saya rasa Syafiq yang kecewa terdapat untuk meneruskan perlombaan. Dan Hafizah Rofa yang berjaya menang dalam perlombaan ini. Ini dia keputusan perlombaan Hafizah Rofa yang berjaya menangi perlombaan di tempat yang pertama dengan Adib Rosli tempat yang kedua. Perbezaan 0.088 saat saja. Nur Hakim, Nur Hafizullah tempat yang ketiga. 4 Muhammad Irfan Haikal Amidi. 5 Daniel Johan. 6 Muhammad Idil Fitri Mahadi. 7 Izham Hanafi Amran. 8 Syafiq Ashraf Ahmad Zamzam. 9 Muhammad Haris Haziq Zamri. 10 Aiman Azman. 11 Muhammad Afizi Supaat. 12 Muhammad Al-Fikri Yusni. 13 Muhammad Aiman Aziz. 14 Muhammad Syahzul Naim Razali. 15 Alif Ashraf Tahiruddin. Di tempat yang ke-16 adalah Emil Dishamoni Izwan. 17 Muhammad Syafiq Rasul. 18 Muhammad Idlan Hakimi Radwan. 19 Faris Hafiz. 20 Haris Farhan. 21 Zaki Zamri. 22 Syafiq Azhari. 23 Haziq Hamdan. 24 Abdullah Qayyum. 25 Firdaus Hamdan. 26 Muhammad Syukran Aizat. 27 Syafiq Rosli. 28 Faris Putra. Pelumba yang tidak dapat menamatkan perlombaan tadi. Kakana podium bagi CP125 yang tidak mengecewakan, tidak menghampakan kita, dan selepas ini satu lagi perlombaan yang kita janjikan juga akan sengit. Tapi sebelum itu kita akan lihat pada kedudukan keseluruhan selepas tamat 3 pusingan perlombaan. Tapi Hafizah Rofa, saya yakin dan sudah pasti dia berada di atas sekali dengan 75 mata dengan 3 kemenangan berturut-turut, dan Syafiq Rasul di tempat yang kedua 33 bersama dengan Adib Rosli juga naik tempat yang ketiga. Adib dari bawah untuk berkongsi mata dengan Syafiq Rasul. Alif Daniel tempat yang keempat 26 mata dengan Syafiq Rosli 5 24 mata. Idul Fitri yang cemerlang tadi walaupun bermula dari belakang tempat yang ke-6 23 mata. Firdaus Hamdan 7 19 mata bersama dengan Faris Hafiz Abdul Rahman yang kecewa pada perlombaan ini.